أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar teman-teman sekalian, Alhamdulillah tengah hari ini kita bertemu lagi dan insya Allah pada tengah hari ini kita sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab pada bedah buku uh, Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan. Dan saya share skrin ya untuk rujukan kita semua. Alhamdulillah, kita masih lagi pada bab perang gerila dengan syaitan, bentuk-bentuk serangan iblis ataupun syaitan. Dan Alhamdulillah kita dah habis serangan mental, banyak serangan mental sampai berapa. Kerana kita masuk minggu lepas, serangan fizikal. Serangan fizikal terhadap manusia, yang pertama yang kita bincang adalah rasukan ataupun rasuklah ke dalam jasad manusia. Dan rupanya ada dua pandangan, ada pihak yang katakan boleh, ada pihak yang kata tak boleh. Dan masing-masing membawa hujah masing-masing untuk menyokong pandangan mereka. Kita dah bincang sebelum ni, jadi kalau tuan-tuan nak rujuk, tuan-tuan boleh tengok balik, scroll dalam page mursyid kuliah minggu lepas. Dan hari ini kita akan sambung serangan fizikal syaitan ataupun iblis ataupun jin yang kedua, iaitu menyebabkan kebakaran rumah. Dalam sebuah hadis ceritakan seekor tikus yang tarik sumbu pelita lalu campak atas tikar Nabi. Jadi beri kata tu Nabi pun, kata tikar Nabi tu terbakar dalam kadar 1 dirham. Lepas tu Nabi pun kata, Nabi kata apa? Idza nimtum, bila kamu tidur, padamkan pelita lampu kamu. Sebab ni cerita dulu, cara orang dulu dia pakai pelita sumbu. Jadi kita kena padamkan benda ni. Kenapa? Kerana syaitan telah menunjukkan tindakan sebegini, mencampakkan sumbu tu kepada tikus itu yang dapat membakar kamu. Jadi maksudnya seolah-olah kalau kita berkata tikus-tikus dapat idea daripada setan. Macam mana cara dia, Allahu alam, tapi Nabi sebut macam ni, kita imani, kita percaya. Dan tikus ni dia dikenali sebagai fuwaisiqah, makhluk perosak yang boleh kita bunuh. Jadi kalau kita tangkap tikus yang mengacau ataupun mengganggu rumah kita dan sebagainya, kita boleh bunuh dia. Tapi kita cuba bunuh dengan cara yang paling ihsan, yang paling cepat dia mati, paling tidak menyiksa. Sebab ada orang nakal, dia buat apa tahu tak? Dia ambil, dijemur tengah panas. Itu tindakan-tindakan zalim yang tak sepatut kita lakukan sebagai umat Islam. Dan apa yang kita kena buat, macam saya sini, kalau saya tangkap tikus ni, saya tak pukul, tapi saya buka air dalam berdi, saya perendam. Dalam beberapa tak sampai seminit, tikus tu lemas, mati. Dan sebab cara-cara lain tu susah sikit lah. Jadi kesimpulannya, boleh tak boleh bunuh tikus buluh. Kenapa? Dia boleh menyebabkan berlaku kebakaran dalam rumah dengan berbagai cara. Kalau zaman moden mungkin dia gigit wire-wire elektrik yang menyebabkan apa? Berlaku litar pintas, boleh terbakar. Sebab Unify, internet rumah saya pernah sekali rosak. Lepas tu bila panggil, rupanya di bahagian luar, kata penghubung tu ada tikus yang gigit. Jadi ini perkara yang betul berlaku lah. Kita minta berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada gangguan makhluk perosak seperti ini yang disebut oleh hadis Nabi, mereka ni mendapat ilham daripada syaitan untuk buat benda ni. Okey. Kemudian yang ketiga, antara satu bentuk gangguan iblis ataupun syaitan adalah terhadap bayi yang baru lahir. Gangguan terhadap bayi yang baru lahir. Yang dilakukan oleh kita kata jin ataupun syaitan. Jadi macam mana tengok dia cerita dia, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut kisah kelahiran Maryam. Ibunya Maryam
berdoa khusus supaya dia diberikan keselamatan. Tengok dia kata apa, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Setelah ibunya Maryam melahirkan dia, dia pun kata, aku lahirkan anak perempuan. Dengan sedangkan dia kata dihadapkan anak lelaki, tak apa. Tapi Allah lebih mengetahui tentang jantina apa anak dilahirkan. Baik buruknya Allah tak lebih tahu. Pasal dia kata, wa inni sammaituha Maryam, dan aku namakan anakku sebagai Maryam. Lepas wa inni u'idhuha, dan aku mohon perlindungan kamu ya Allah, zuriat Maryam ini dan juga zuriat keturunannya nanti daripada syaitan yang dirjam. Lepas tu tuan-tuan, ini antara doa yang boleh kita gunakan, ayat yang boleh kita modify jadikan doa kalau kita nak melindungi jin anak-anak kita, bayi kita daripada gangguan jin dan juga syaitan. Sebab apa, bayi ni dia secara fizikal pun dia fragile, mudah terdedah kepada penyakit. Sama juga bayi-bayi juga mudah terdedah kepada gangguan makhluk halus, jin ataupun syaitan. Dan satu ikhtiarnya adalah kita baca. Macam cara dia, kita ambil daripada ini kita modify sikit, tukar. Allahumma inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Itu kalau bayi itu bayi perempuan. Kalau bayi lelaki biasa orang tukar jadi hu ni. Allahumma inni u'idhuhu bika wa dhurriyyatahu minasyaitanir rajim. Ataupun ada yang berpandangan kata tak payah tukar, pakai aja Allahumma inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim, sama ada bayi itu lelaki ataupun perempuan. Sebab kita doakan nafs, jiwa dia, dan jiwa tu dikira sebagai muannas atau sesuatu yang berbentuk feminin. Jadi tak kisah baca ha ke, walaupun bayi itu lelaki terpakai. Allahu a'lam. Okey, kemudian bila cerita mengenai gangguan ni, Nabi bersabda, Nabi kata tidak ada anak Adam pun kecuali dia akan diganggu oleh syaitan ketika dia baru dilahirkan. Lalu dia pun akan menangis. Faistahillu sarikhan. Sarikh maksud menjerit kuat-kuat lah. Min massi syaitan, kerana gangguan syaitan itu. Ghayra Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam dan anak lelaki Nabi Isa terselamat. Sebab ada cerita khusus yang doa ini untuk mereka berdua. Oleh sebab itu, kita kena sentiasa doakan anak-anak kita, ataupun kita jangan dedahkan anak-anak kita kepada kemungkinan terkena gangguan. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut, bila dah remang senja, panggil anak-anak masuk dalam rumah, kunci pintu, baca bismillah, sebut nama Allah ketika kunci pintu. Sebab setan banyak berkeliaran pada masa itu dan setan ni boleh mengganggu. Sebab apa tuan-tuan, saya ingat lagi ni masa saya kecil dulu, ingat saya dalam satu umur saya dalam 5 ataupun 6 tahun, belum sekolah lagi, kerja 1 saya lupa. Saya ingat lagi petang masa tu ke rumah kawasan rumah kami ni kampung lagi lah. Pasal ada seorang ni, kita panggil Cikgu Lee. Cikgu Lee ni dia baru beli tanah, lepas tu dia tebang pokok situ, hutan situ untuk buat rumah. Jadi kita budak kecil pergilah berjalan, dan kawasan tu memang kawasan hutan, sebelum ni memang tak pernah orang pergi. Jadi masa dia tengok tu, saya balik ke rumah agak lambat sedikit, dekat-dekat dengan senja. Lepas maghrib, kita maghrib berjemaah, lepas tu saya tak sedar. Saya ingat lagi, saya tak sedar. Saya rasa macam saya tidur. Saya rasa semacam saya tidur atas tikar semayang lepas solat. Kemudian saya sedar balik, saya dah ada dalam bilik. Lepas tu saya pun pelik, kenapa mana aku pergi tadi? Apa yang dah berlaku pada aku? Waktu ada buat saya kata tadi, mau meracau. Macam terkena rasukan. Kata arwah abah pun macam ada baca ruqyah-ruqyahnya. Lepas tu akhirnya lepas hampir pulih tu, arwah abah saya kata pergi hantar ke bilik depan biar dia rehat. Lepas tu saya sedar. Dan saya sedar tu memang meracau-racau lah. Saya ingat keris lah macam-macam. Maksudnya gangguan kepada rasukan atau gangguan kepada anak kecil ini memang berlaku berdasarkan hadis Nabi ini. Jadi oleh kerana itu kita kena sentiasa doakan anak-anak kita, ataupun kita jangan dedahkan mereka kepada risiko-risiko yang mungkin boleh mendedahkan mereka kepada gangguan kita kata fizikal, jin ataupun syaitan. Okey, itu habis. Jadi kesimpulan dia, kalau kita perhati, gangguan fizikal jin syaitan kepada manusia sikit. Dan sepatutnya kita bukan kaluk duk cakna hak ni. Patut kita cakna sesuatu hak lebih lagi, iaitu gangguan berbentuk mental. Patut ini kesimpulan. Buku ni antara satu kelebihan dia. Kalau tuan-tuan rasa nak skip baca, nak cepat-cepat, tuan-tuan boleh buka setiap bab, dia ada kesimpulan dia. Dan kesimpulan bab ni, panjang kita baca ni, ini dia.
Tengok kesimpulan dia apa. Mula sekali saya tulis iblis mengatur strategi dari pusat pemerintahannya yang berada di tengah lautan untuk menyesatkan manusia. Kenapa di tengah lautan? Kita dah bincang masa awal-awal lagi tu. Memang Nabi sebut Arash singgasana iblis berada di atas lautan. Daripada situ dah hantar tentera dia ke seluruh dunia untuk merosakkan manusia. Di mana lautan itu? Macam mana rupa istana dia? Allahu a'lam. Itu benda gaib yang kita tak boleh tebak-tebak ataupun agak-agak teka. Ia berdasar kepada nas. Lepas tu tentera syaitan berbagai lah. Kemudian yang kedua, poin penting pada bab ini, perang kita melawan syaitan ni adalah perang yang berat sebelah. Sebab apa? Kita tak nampak mereka. Allah Ta'ala sebut innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kamu dan kerana kamu tidak dapat melihat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, serangan syaitan ni ada dua jenis. Serangan mental dan juga serangan fizikal. Okey, manusia boleh tersesat dan mendahului Allah sekiranya terjerumus dalam godaan serangan mental. Jadi kita kena kenal macam mana serangan mental supaya kita tak terjebak. Jadi ini umpama kita kata lubang-lubang ataupun tempat-tempat berbahaya. Kalau kita memandu jalan raya, contohnya kita kata kita bawa kereta daripada Selangor nak pergi ke Perlis. Dan sepanjang perjalanan tu pihak kita kata mungkin JKR ke, SJKR ke ataupun pihak Plus dia bagi tahu. Oleh kerana mungkin kita COVID ataupun musim tengkujuh, banyak berlaku kerosakan di jalan raya yang boleh menjejaskan kita pemanduan kita. Dia beritahu siap-siap. Ada berapa? Ada sampai 20 tempat sepanjang-panjang tak sempat dibaiki. Jadi bila kita tengok tu seolah-olahnya, kita tengok satu persatu, kita beringat supaya kita tak terjerat ni. Sebab tu kita kata ni. Dan serangan mental dalam bentuk hasutan, ini lebih patut kita cakna, kita risaukan berbanding serangan fizikal. Macam jelmaan hantu orang kata. Antara contohnya dia memperindahkan kebatilan. Benda tu tak betul. Setan kosmetik kan nampak macam okey. Lepas tu yang kedua ekstremism. Berlebih buat ibadat ataupun berlebih longgar. Melengah-lengahkan ibadat, menipu dengan berbagai janji palsu dalam kepala tu. Tanam angan-angan berangan dengan mak jinin sampai tak buat kerja, tak beribadat. Menjauhkan manusia pada Al-Quran, masuk tak mahu Al-Quran tak logik sebagainya. Lepas tu goda orang berilmu dengan sugukan dunia, dah panjang dah cerita kita ni, dah masuk siri 22. Kemudian menimbulkan keraguan pada agama, dia question, siapa buat alam, siapa tu, siapa ni. Akhir sekali, siapa buat Allah? Lagi tu. Lepas tu nasihat palsu. Lepas tu kita jadi lupa nak buat benda baik. Duk niat dah lepas nak baca Quran, duk ghalib benda lain, lupa tu. Ataupun contoh kita dah ambil wuduk nak solat, lepas tu call in masuk. Kita pun cakap dengan kawan kita tu lupa. Kita ingat dah solat dah, tapi belum solat contohnya. Tabur fitnah. Ataupun mengamalkan sihir. Menakutkan manusia untuk daripada melakukan kebaikan. Menggalakkan pendedahan aurat yang melampau. Dan cerita pasal dedah aurat ni panjang kita bincang hari tu. Dari beberapa siri. Tipu daya berkaitan dengan aurat ni ada 3. Satu kumpulan yang menolak aurat dengan hujah-hujah liberal. Dah ada jawapan kita berikan dalam buku ni. Yang kedua, orang yang memang beranggapan aurat tudung tu sekadar menutup kepala dan juga fashion. Dan yang ketiga, orang yang dah menutup aurat dengan sempurna tetapi tidak memakai pakaian akhlak yang sepatutnya seiring dengan kita kata pakaian mereka tu. Mengapikan permusuhan, menakutkan mimpi ngeri, dan yang terakhir untuk serangan mental mempromosikan institusi hantu. Duk takut ke hantu sampai tak pergi solat berjemaah contohnya. Duk takut sangat ke hantu sehingga kita jadi tak produktif dan sebagainya. Dan serangan fizikal. Okey, jadi kesimpulan dia untuk bab ni kemampuan jin syaitan masuk ni okey, tak kita bincang dah. Kita masuk sikit tuan-tuan masuk sikit bab yang ke-8. Senjata. Ini penting. Ini kita masuk introduction dalam 5 minit. Senjata untuk menghadapi serangan syaitan. Sebab kita tahu dah mereka serang. Serang pun dengan senjata yang hebat. Jadi kita pun mesti ada senjata yang setimpal untuk menghadapi serangan mereka. Okey, kita tengok apa senjatanya. Okey, dalam apa sahaja peperangan, senjata strategi mainkan peranan untuk menjamin kejayaan. Okey, untuk menjamin kemenangan dalam perang melawan musuh ghaib seperti syaitan, kita mesti pakai senjata yang disediakan Allah. Okey, seorang yang tegak sasa boleh menewaskan ramai musuh. Boleh angkat besi ratusan kilo.
kadang-kadang tak mampu pun nak menewaskan rasa mengantuk dan tak berupaya untuk bangun subuh. Kenapa? Ditewaskan oleh syaitan. Kekuatan fizikal bukanlah senjata yang mampu mengalahkan godaan syaitan. Tapi senjata rohani yang berbentuk ilmu, pengabdian pada Allah dan juga penyerahan diri sepenuhnya pada Allah, itu yang paling berkesan. Okey, antara senjata yang berguna dalam memenangi peperangan melawan syaitan ni, dalam ni banyak juga saya senaraikan. Ada berapa ni? Sekejap. Ada berapa dalam banyak semua ni. Muka surat dia sampai berapa tu? Macam-macam. InsyaAllah kita akan belajar lah. Contohnya sampai 8. Ada 8, 9. Ini semua 10. Just sepintas lalu. Untuk, okey. Ini ada senjata ni. Sampai 10 senjata yang perlu kita miliki untuk menghadapi ataupun bertempur dengan musuh yang tak dapat dah, iaitu syaitan. Okey, mari kita tengok dulu yang pertama malam ni. Kita tengok yang pertama. Senjata pertama, waspada. Sifat waspada terhadap serangan syaitan daripada segenap penjuru. Dan perang ni tuan-tuan kena ingat, perang kita dengan syaitan ni perang yang tak ada penghujung. Sampai bila-bila pun akan terus akan berterusan. Jadi untuk itu kita kena sentiasa waspada. Sebab apa saya sebut di mukaddimah, syaitan tak lupa dendam tu. Kita tak berdendam pun, Adam tak berdendam pun dengan syaitan, iblis, tapi dia tak lupa. Pelanduk lupakan juga mungkin, tapi juga tak pernah lupa pelanduk. Itulah kita dengan syaitan. Waspada itu penting. Itu senjata pertama. Beringat sepanjang masa. Sebab ini kata permusuhan spesies manusia dengan syaitan sudah diwartakan secara abadi. Bila Allah Ta'ala suruh Adam turun ke bawah ke dunia, ataupun Adam dengan Iblis, dia kata qulna wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Jadilah turun kamu Adam dan Iblis akan jadi musuh. Bila musuh ni bukan masa kata-kata musuh ni mungkin boleh bertukar jadi lawan, bertukar jadi lawan. Tak. Dia akan cuba sedaya mampu anytime pada bila-bila masa untuk menyerang kita. Sebab tu kita kena sentiasa waspada. Okey, kemudian skop kewaspadaan ni wajib daripada aspek fizikal dan juga rohani. Sebab manusia mungkin lebih takut gangguan syaitan dalam bentuk fizikal, khayalan hantu dan sebagainya, berbanding gangguan rohani. Jadi kita kena waspada aspek rohani tu, aspek rohani tu. Okey. Allah merekodkan aku janji iblis yang akan gugat manusia secara rohani dan juga fizikal. Ni, ayat ni kita dah bincang hari tu, dia kata apa? Qala fabima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana engkau telah menghukumkan aku kafir yang sesat, dia kata aku akan duduk berusaha menghalang hamba-Mu daripada jalan-Mu yang lurus. Lepas tu dia pun declare, kata thumma kemudian la'atiyannahum, aku akan mendatangi mereka. Daripada mana? Daripada segenap penjuru, fizikal dan juga mental. Daripada, dia kata depan, daripada belakang, kanan dan juga kiri. Dan kenapa disebut 4 ni? Ini kita kata direction yang kita tak boleh lepas. Kita terpaksa berhadapan dengan direction ini, yang mana ini direction yang kita terpaksa lalui setiap hari dalam kehidupan kita. Dan seolah-olahnya syaitan nak beritahu dia akan datang. Jadi bila kita tahu dia ada sepanjang masa untuk menyerang kita, menyesatkan kita dengan berbagai caranya, dan daripada berbagai sudut penjuru, kita akan waspada. Waktu kita kena belajar pasal jin setan ni atau belajar talbis iblis. Contoh kita dapat sesuatu. Contoh kita rasa kita buat kebaikan. Kalau kita jahil, tidak ada ilmu berkaitan dengan bentuk serangan iblis syaitan ni, tak ada kewaspadaan, kita mungkin boleh kena tipu. Macam contohlah kita kata kisah yang cukup menarik. Saya baca ada seorang ulama dalam sebuah perang. Jadi ketika dia tak join perang tu, waktu murid-murid join perang tu, ketika pihak musuh dah kepung ni, tiba-tiba semua tentera pihak musuh dan juga dia sendiri pihak muslim pun nampak tiba-tiba cahaya turun daripada langit. Turun daripada langit. Rupa hak turun tu rupa syekh ni. Bila semua tentera tengok, tentera ada jelmaan dia turun daripada langit dengan cahaya,
Musuh lari bertempiaran, lalu tentera muslimin bergembira. Lepas tu orang report ke dia, ke syekh ni. Tahu tak syekh ni kata apa? Itu setan. Setan nak buat lagu tu, setan nak supaya kamu semua puja aku. Nak supaya kamu jadi taksub. Dan setan juga nak supaya berita sampai kepada aku, lalu aku menganggap diriku istimewa, wali Allah dan sebagainya. Kalau kita mungkin kita dah dibuai oleh rasa kehebatan kerana peristiwa itu. Okeylah tuan-tuan, cukup untuk pagi ni. Untuk tengah hari ni kita berhenti setakat senjata yang pertama, waspada, dan insya-Allah kita sambung untuk kuliah akan datang. Allahu alam, apa yang baik pada Allah, apa yang buruk pada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian kita pada tengah hari ini dapat beri manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.